Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara membuat kompos dari sisa dapur dan juga sisa laman. Selamat menonton. Kompos adalah bahan organik yang terurai dan dikitar semula sebagai baja. Oleh kerana kompos adalah makanan yang terbaik untuk tumbuhan, ianya digelar sebagai emas hitam dalam bidang pertanian. Kebaikan kompos adalah ia dapat menyuburkan tanah secara alami, dapat memperbaiki struktur tanah menjadi tidak liat dan lebih porous, meningkatkan kapasiti penyerapan air oleh tanah, menambah mikroorganisma dalam tanah dan menambah nutrisi pada tanaman. Ia juga boleh menyuburkan dan merangsang pertumbuhan tanaman. Jom kita terus saja kepada tutorial membuat kompos. Untuk penghasilan kompos, kita perlu ada unsur karbon. Unsur karbon adalah bahan-bahan yang berwarna coklat seperti yang saya paparkan dalam video. Satu lagi unsur yang penting ialah unsur nitrogen. Ia terdiri daripada bahan-bahan hijau, bahan-bahan basah, sayur-sayuran, lebihan-lebihan daripada dapur kita. Namun begitu, sisa-sisa yang berminyak dan ada garam seperti lebihan lauk pauk tidak sesuai untuk dikomposkan. Hari ini saya nak buat kompos C, iaitu kompos yang ketiga yang saya buat. Di bahagian bawah kompos C ni telah ada daun-daun kering, dah ada rumput-rumput kering dan juga tanah yang sedia ada di tapak ini. Jadi saya tambahkan daun-daun hijau, kulit-kulit rambutan, kulit-kulit mangga, sisa-sisa dapur sayur-sayuran dan saya tambahkan cardboard yang telah saya carikan, kertas surat khabar. Semakin banyak bahan yang kita masukkan dengan pelbagai jenis nutrien dapat menghasilkan kompos yang lebih lengkap. Saya tambahkan juga sekam padi untuk menambahkan lagi kepelbagaian kepada kompos saya ni. Basahkan dengan air. Tutup kompos kita dengan plastik ataupun boleh juga guna daun pisang. Ini adalah untuk mengekalkan kelembapan kepada kompos tersebut. Hari kedua kompos C saya tambah lagi bahan-bahan daripada sisa dapur dan juga buah-buahan. Saya akan tambah sehingga sebulan bahan-bahan sisa dapur dan juga sisa-sisa dari laman saya. Kita perlu balik-balikkan kompos ni sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk menambahkan pengudaraan pada kompos tersebut. Jadi penting sangat kita tahu bahawa kompos ini memerlukan unsur karbon, unsur nitrogen, unsur air dan juga unsur udara. Selepas sebulan nanti saya akan biarkan semua bahan-bahan dalam kompos ini mengurai dengan bantuan mikroorganisma dan juga organisma di dalam kompos tersebut. Hari ketiga kompos C kami tambah lagi semua bahan-bahan yang ada di laman dan sisa dapur kami. Kulit petai, kulit cempedak semuanya kami masukkan. Jadi ini semua menambahkan unsur nutrien dalam kompos tersebut. Balik-balikkan lagi supaya bahagian bawah kompos ni naik ke atas. Nampak tu dah mula berlaku penguraian di bahagian bawah kompos C.
Hari ketiga, kompos tea saya siram dengan air lebihan basuhan beras yang telah saya peram semalaman. Ada masa saya gunakan EM4 ataupun Effective Microorganism 4 dan juga sisa nasi yang saya rendam semalaman dan disiram atas kompos sebagai pemangkin kepada proses penguraian. Saya nak tengok kompos A yang saya dah buat 2 minggu lepas. Inilah hasilnya selepas 2 minggu. Proses penguraian oleh mikroorganisma sedang berlaku dan terasa panas pada kompos ini. Kelihatan agak kering, jadi saya akan tambah air dan tutup semula untuk mengekalkan kelembapan pada kompos ini. Hari kelima kompos tea saya tambah serbuk kulit telur dan juga sekam padi. Kebetulan tadi suami saya cantas pokok 5 purut dan kami lerai-leraikan daunnya dan masukkan ke dalam kompos tea. Dan di atasnya saya lapisi dengan rumput-rumput kering selepas mesin rumput. Dan hari-hari seterusnya, semua sisa-sisa dari laman saya letakkan di atas kompos tea dan dibalik-balikkan, ditambah air dan ditutup. Proses ini berlaku sehingga 2 bulan atau 3 bulan, bergantung kepada hasil yang kita nak. Kompos A dah semakin matang kelihatannya, tapi saya nak tunggu lagi 2 minggu. Kompos B boleh digunakan dalam sebulan lagi. Alhamdulillah, selepas lebih 2 bulan, kompos A dah semakin matang, semakin boleh digunakan dan nampak dah hancur. Tapi kita perlu tapis juga lagi. Saya guna tapis daripada bakul je, senang, yang ada kat rumah. Goyang-goyangkan. Dan saya akan gunakan yang hancur ni untuk pokok ros saya. Dan yang sisa-sisa yang tak berapa hancur, saya akan gunakan untuk pokok cili dan juga pokok anggur. Inilah hasilnya selepas ditapis tadi. Alhamdulillah, kompos telah terhasil dengan begitu baik. Untuk pokok ros, saya tambahkan perlite untuk memastikan musim hujan nanti tanah tidak lembab. Jom kita letak dalam pasu pokok bunga ros saya. Sambil tu saya gembur-gemburkan sebab pokok ros ni perlukan pengudaraan yang baik. Pokok-pokok ros saya ni sedang melalui fasa rehat dan rawat. 3 minggu lagi musim bunga di laman saya, insya-Allah. Saya tak akan menambah apa-apa baja dalam tempoh seminggu ni untuk melihat kesan sebenar kompos pada pokok-pokok ros dan juga cili saya. Pokok cili ni daunnya kurang sihat, jadi saya tambah kompos yang agak banyak. Kompos ini akan menyuburkan tanah dan tanaman juga akan sihat. Pokok-pokok yang sihat tidak mudah diserang penyakit. Jadi ini bermakna kompos ini menjadikan tanaman kita kuat daya tahannya. InsyaAllah seminggu lagi kita akan lihat perkembangan pokok-pokok yang saya gunakan kompos. Masya Allah, dengan izin Allah, pagi ni kesan daripada kompos, kelihatan banyak tunas-tunas baru pada pokok James Galway saya. Saya telah pegging main cane ataupun dahan utama ID James Galway ni supaya tumbuh tunas-tunas, tapi sebelum ni tak nak tumbuh juga.
Jadinya bunga hanya ada di hujung-hujung dahan saja. Alhamdulillah hari ini banyak lateral cane akan wujud hasil daripada tunas di main cane, dan basal break pun ada, jadi akan bertambah lagi main cane atau dahan utama. Selama ini saya sangka dengan memberi baja dah memadai. Tapi terbukti apabila tanah tidak subur, kita taburlah baja sebanyak mana pun tapi dia tetap tidak rimbun dan tidak menghasilkan bunga yang banyak. Ini ID Beatrice hari ini. Ini hari pertama ID Beatrice kita letakkan kompos. Hari ke-6 selepas kita letak kompos, tengoklah hasilnya, Masya Allah. InsyaAllah pokok-pokok ni akan jadi bertambah rimbun selepas ini. Nantikan video musim bunga di laman saya akan datang. Saya akan paparkan keadaan pokok dan juga bunga-bunga selepas penggunaan kompos dan juga selepas rehat dan rawat selama 3 minggu. Ini pokok-pokok yang saya baru pindahkan dari polybag ke dalam pasu. Pokok ni sebelum ni agak lambat mengeluarkan tunas-tunas baru, tapi selepas 6 hari tengoklah, Alhamdulillah. ID James Galway selepas 6 hari. Teruja betul saya. Jom sahabat-sahabat berkebun di laman rumah, kita buat kompos. Semenjak saya membuat kompos, saya tidak rasa ada pembaziran dari dapur saya. Sebab semua sisa-sisa sayuran, buah-buahan, saya masukkan ke dalam kompos. Air beras pula saya peram dan menjadi katalis untuk kompos. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe, like dan share video ini. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.